الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله أكبر. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله أهله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Maka rukun Islam atau asas atau tunjang Islam itu 5 perkara. Duduk di mana ni? Kita duduk di bab pengenalan agama masuk pada Islam. Dah tak? Beritahu apa sobat? Beritahu apa sobat? Ini cerita sampai hujung tak depan sobat lagi. Beritahu apa sobat? Kau sobat apa kalau tak macam tu? Kau sobat 6 7 Islam, bahagian Islam. Kita duduk dalam perbahasan Islam. Kita nak masuk dalam rukun Islam tu. Tak? Baik. Hari itu kita bicara agama. Agama itu apa? Semula ingat balik. Agama itu apa? Agama itu ialah himpunan undang-undang datang daripada Allah, diberi kepada Rasul untuk disampaikan kepada umat. Itu agama. A bunch of law, satu kumpulan undang-undang. Datang syarat dia mesti undang-undang tu mai daripada Allah, diturun kepada Rasul-Rasul daripada Adam sampai Sayyidina Muhammad dan diperintahkan sampai kepada umat. Itu yang oleh agama. Dia berkisah tentang undang-undang. Dan kita bicara undang-undang itu ada 5 bahagian. Dia ada akidah, dia ada ibadah, dia ada muamalah, dia ada munakahah, dia ada jinayah. Itu ada bahagian-bahagian kita bicara dalam itu. Kemudian agama itu pula ada 3 komponen. Tak kita nak itu kan, macam rumah, dia ada ruang tamu, dia ada bilik air, dia ada dapur. Satu kewajipan. Satu rumah kan ada. Bilik itu pilihan. Tak ada bilik, pertama ikutlah. Gelimpang orang mak anak kan. Tu dia punya pasal lah. Ataupun nama bilik banyak. Bilik sampai 20 anak 2 orang kan. Selebih itu bayar RM5 membantu. Kan? Jadi Allah SWT Muhammad, tu ikut pasal lah. Nak buat bilik ke, nak buat bilik ke. Tu bukan compulsory. Yang wajib dia ada ruang tamu, ada bilik bilik air, ada dapur. 3 tu. Maka agama dia ada 3 komponen. Yang pertama Islam. Kita bicara apa itu Islam? Islam itu ialah penzahiran. Dia mengaku pada zahir, dia buat pada zahir. Atau kita pakai Islam lah. Hak dalam benak batin dia sembunyi apa? Tu dia dengan Tuhan. Tak? Jadi kalau kita orang tengok dia tu semayang, tahu dah Islam. Iman adalah hati. Kita husnuzan, tengok orang buat perintah Tuhan tu dia Islam dah. Kita nak bicek pula tak? Tapi maka Islam tu hak zahir tu ada 5. 5 dia punya tunjang, 5 dia punya teras, 5 dia punya tiang. Apa dia? Tengok. Maka rukun Islam atau asas atau tunjang Islam itu 5 perkara. Mana? Pertamanya daripada 5 tu mengucap 2 kalimah syahadah. Iaitu mana 2 kalimah syahadah? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, arti 2 kalimah tu aku menyaksi dan aku mengaku dengan lidahku bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku menyaksi dan aku mengaku bahawa Muhammad itu Rasulullah atau utusan Allah ada. Kalau satu tak sebut 2, bila sebut 2 ada 2 lah itu. Tak mana 1, tak mana 2 tu. Asyhadu an la ilaha illallah hasab penggal. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sepenggal. Kalau saya buat misah, orang tanya kat kita hukum. Dia tu orang yang bukan Islam, dia non-Muslim. Tiba-tiba dia nak masuk Islam,
Dia mengucap. Dia mengucap lagu mana? Asyhadu an la ilaha illallah. Situ berhenti. Dia mengaku dah tidak ada Tuhan kecuali Allah. Betul dah rasa kita tahu tak ada Tuhan kecuali Allah tu betul dah. Tapi berhenti situ tu sah dalam Islam dia. Tak sah. Dia kena ada Muhammad Rasulullah. Atau kena pergi faham hukum tu. Ini bukan saya artikan ni bahasa hukum ulama lagi jawab tak disyarah ni dah. Dia kata wajib langkah dua benda ni. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tu berat kalimah wa asyhadu anna Muhammad tu. Kalau orang tak sebut, tak mengaku Nabi Muhammad tu, usan tu tak dikira la Allah tak pakai. Dia tetap kafir. Tak, tak nampak lah. Dan dua kalimah tak boleh pisah. Kalau pisah, tak dipanggil dia mukmin. Sebab tu Allah dengan Rasul tak nak pisah. Kalau kita pisah Allah nak Allah ya Nabi Muhammad, tak maaf saya nak Allah. Tak kena. Tak ada nak orang bayar dulu. Oh berlambak. Ajak dia ke Tuhan, lagi dia tak mau. Kita ajak salawat tak mau ni, tak mau. Yasin mau, salawat tak mau. Yasin tu siapa dia yang awak tu? Tu dia nak becak tu. Kan? Sebab teruk semua orang kita ni punya tidak ada adab dengan Rasulullah. Saya kesian yang saya sebut ni. Sebab saya dah jumpa bukan sebuah masjid, 2-3 masjid jemaah dia panggil macam tu. Bila kita nak ajak buat salawat, dia bertikai buat salawat. Salawat pun lebih baik kita baca Yasin. Yasin tu Quran. Ada salawat tu apa dia tu? Tak amal daripada perintah Quran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang mengaku beriman, sallu alaihi, berilah salawat kepadanya, wasallimu taslima, berilah salam yang sempurna kepadanya. Perintah siapa tu? Ni bodoh. Tu kena kata ni, kena kata. Tak kata kau boleh. Kalau engkau baca Yasin tapi engkau tidak ada adab dengan Rasulullah, bukan takat Yasin, sembahyang hang pun tak diterima oleh Tuhan. Kita buka dalam kitab Ihya'ul Mayt bi Fadha'i Ahlul Bait, Al-Imam Al-Suyuti buat hadis, dia sebut hadis yang sahih dari Bukhari. Nabi kata siapa-siapa yang ada masalah denganku, masalah dengan keturunanku, dia akan dibangkitkan di pada masa sebagai orang Majusi dan Nasrani, sekalipun dunia dulu dia sembahyang dan puasa. Ada masalah dengan Rasulullah, tak ada adab dengan Rasulullah. Saya pernah ceramah maulid di depan ni, belakang muslimat sembang. Sembang tu sembang tak tanya soalan apa dia tak cakap jadi tak apalah tu. Menyembang ni tak kena benar. Daripada awal dia sembang sampai habis dia ceramah, saya perhati je makcik tu. Bukan di sini makcik tu lah. Di tempat lain. Dia sembang daripada awal. Dia sembang tu saya dengar sampai dia sembang apa? Tu dia. Dia sembang kecil mana? Ni kecil mana dah kan? Tak lama nak mati. Ni hormatkan Nabi semua sallallahu alaihi wasallam. Sampai tak kerti adab ni ya Allah. Dia sembang daripada awal sampai habis. Saya cerita pasal Rasulullah ni. Tuan-tuan, Nabi Muhammad ni manusia macam kita. Kan kita boleh buat lebih kurang tu. Kalau mak kita pun kita kata, tu masuk neraka dah. Ini Sayyiduna Habibuna Rasulullah ni kasih Tuhan. Kena ada Kalau tuan lah. Ni dia cerita cuma dia bawa main emosi cerita ni kan. Sama sebelah. Pertama mengucap 2 kalimah syahadah. Tu. Dan rukun yang pertama inilah sebagai asas dan tunjang utama bagi seseorang Islam, sehingga tidak dihukumkan dengan seseorang itu dengan Islam kecuali ianya menyebut dengan lidahnya akan 2 kalimah itu. Tak boleh dikatakan dia masuk Islam kalau dia asal orang kafir. Kalau dia asal Islam dia tak tahu. Tapi kalau dia asal orang kafir, dia nak masuk Islam walaupun dia dah percaya, dia kena sebut. Sebab apa? Percaya masalah iman. Kita cakap tadi, iman dia dengan Tuhan. Hak kita nak kena tengok ni dia punya clarification, dia punya pengakuan, dia kena hantar kepada orang, dia kena maklum. Saya Islam. Kamu boleh mengucap, cuba mengucap. Dia boleh sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, aku bersaksi Nabi Muhammad Rasulullah. Dia clarify lah. Baru dengan Islam. Masalah dia percaya, hati iman. Tak boleh dia pakai, saya tak mengucap, cuma saya dah percaya. Tak boleh. Faham tak? Sebab Islam tadi apa dia kata? Kita nak pakai. Tidak dihukumkan dengan seseorang itu dengan Islam kecuali ianya menyebut dengan lidahnya akan 2 kalimah itu. Tetapi tengok dia dah faham. Orang-orang yang sudah Islam 2 ibu bapanya
tidak wajib lagi mereka itu menyebut dua kalimah itu, kerana memadai dengan menurut dua. Kalau kita lahir dalam kalangan mak ayah kita tu dah Islam dah, maka tak payah mengucap pun dah dikira kita turut. Tak apa dah. Tapi ada bahasa lagi. Dan berkata setengah ulama wajib juga berkata dalam seumur hidupnya sekali supaya lepas tuntutan Allah Ta'ala. Tapi ada khilaf. Ada kau di kalangan ulama kata kena ucap agak sekali walaupun mak ayah dia Islam. Tapi waliban kita kalau semayang ucap dah. Kalau semayang kena ucap dah. Hari nak kalau kata kira-kira dia tak semayang semua hidup dia. Mak ayah dia Islam, dia tak nak semayang semua hidup dah. Dia nak kena ucap dah. Ada kau kata kena ucap juga sekali semua hidup. Ada orang tak boleh ucap lah. Ada tak boleh ucap. Tak nak tahu. Tanya tu Dr. Imam hak pernah jadi apa ni? Tok Qadhi tu. Apa dia ni akad nikah? Ada. Dia depan ni abang adik abang nak nikah ni mesti ucap sikit, dengar sikit ucap. Tak ucap. Suruh kami ni dia nak kami mana? Terkejut tak? Saya ada terkejut tak? Allahumma salli ala Muhammad. Tu macam mana tu? Itulah Allahumma salli ala Muhammad. Tu. Kemudian dia kata lagi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih bersabda ia, ya Rasulullah. Nabi kata apa? Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Di atas belakang sambungnya wa anna Muhammad Rasulullah. Artinya Nabi kata, diperintah akan daku bahawa aku membunuh akan segala manusia sehingga menyaksi dan mengaku lidah mereka itu bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah hingga akhir. Yakni ada hadis dalam sambil belakang tadi. Nabi kata, tengok kalau terjemah hadis dia sebentar kata. Hadis dia tak ada terjemah ikut literal bahasa. Dia kena ada ilmu alat nak faham hadis tu. Nabi kata, tengok kalau ikut Zahir dia kata, aku ni Nabi kata diperintahkan bunuh orang sampai dia mengucap. Kalau mengucap, tak apa tak bunuh. Kalau sekali pegang hadis ni, nampak Nabi ni ganas tak? Itu sebablah hadis Al-Quran tak boleh kita main pegang rasa sendiri. Itu dalilnya kita berhajat kepada para ulama untuk menafsirkan. Apa maksud yang kata diperintahkan bunuh tu? Yang dikatakan umirtu an uqatilan nas dengan maksud umirtu an ujahida 'alan nas. Aku diperintahkan untuk berjuang atas manusia. Ajak dia sampai dia mengucap kalimah syahadah, bukan bunuh. Zahir tu bunuh. Maksud dia perang tu, dia maksud dia bersungguh-sungguh ajak orang masuk Islam dengan harta dan nyawa baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu makna hadis tu. Nanti kalau pegang hadis Zahir ni dia ISIS. ISIS kan dia bunuh orang, tapi dia tak bunuh hak ucap ya. Tak ucap hak ucap boleh bunuh kan. Taklah dia pegang di mana pula tu kan. Dari situlah masalah dia. Tu. Habis satu rukun Islam. Keduanya sembahyang 5 waktu. Betul ya 5 waktu? Bukan 7. 5. Pakai kata ustaz ni lagu mana? Kan? Kajak banyak kali dah. Tak betul ya bagi kita mengaji ni. Keduanya sembahyang 5 waktu. Ketiganya memberi zakat. Keempatnya puasa di bulan Ramadan. Dan kelimanya menunaikan haji ke Baitullah bagi mereka yang kuasa kepadanya akan jalan, yakni mampu mengerjakan haji. Ustaz, awak ada minta balik tu. Patutnya puasa dulu. Loh, hak ni bukan kena susun. Ada susun tak apa. Dia bukan macam rukun sembahyang. Rukun sembahyang rukun hakiki. Yang ni kita panggil rukun majazi. Dia bukan rukun sungguh. Dia cuma penting disebut rukun. Baik tak susun tak apa. Kalau tiba-tiba ada banyak, apa dia rukun Islam tuan-tuan dan perempuan? Pertama, mengucap kalimah syahadah. Kedua, mengajarkan haji. Dia kata waktu ini tak betul. Ada kedua. Hak tu bukan susun. Dia nak habaq 5 tu terah saja. Tak susun tak apa. Tapi sembahyang kena susun. Pertama, dia tegak. Kedua, niat. Ketiga, tak boleh susun. Pertama, rukuk. Kedua, tahiyat. Selalu lah makcik lah. Dan menunaikan haji di Baitullah bagi mereka yang kuasa kepadanya, kepada Baitullah akan jalan. Maka nyata daripada huraian aku tu, bahawasanya orang-orang yang tidak mengerjakan 5 perkara tersebut itu, mereka itu tidak ada asas dan tunjang pada agama Islam. Seperti ni, maknanya kalau dia Islam tapi dia tak buat 5 rukun tu, sembahyang dok, puasa dok, zakat dok, haji pun dok, dia tak buat. Islam dok, Islam. Tapi Islam dia tak kejar. Sebab dia punya tunjang, akak dia rudik rosak. Kalau pokok akak tak kuat, cabut lagu tu dia. Tapi kalau kena terwujud akak dalam tu, kita nak suruh cabut,
Bang, tolong cabut hutang ni bang. Termuncul banyak orang hujan. So dia cabut 2 kali, sesepital. Takut balik. Sebab akak dia kuat. Maka orang yang tidak mengerjakan 5 perkara tadi, Islamnya ada, Islamnya sah, tetapi Islamnya tak kukuh. Tak kukuh macam mana dia kata? Seperti binaan-binaan yang tidak ada asas dan tunjang, maka adalah binaan itu menjadi runtuh. Demikianlah menjadi runtuh agama Islam. Tidak ada asas dan tidak ada 5 tunjang yang tersebut. Atau mengingkari dengan lidahnya, dan jikalau dengan selora sekalipun. Kalau dia tak buat 5 ni, maka akan runtuh agama dia. Sebab agama dia tak kuat, macam binaan runtuh. Ataupun dia buat lawak dengan urusan agama, pun boleh runtuh agama dia, bahkan boleh jadi kafir walaupun dia melawak. Sebab tu kita ingat, ada benda kita boleh lawak, ada benda tak boleh melawak. Dia ada hak. Agama bukan barang lawak. Dia tak boleh sebut ni. Kawan tu, misal saya buat, kawan tu dia simpan janggut. Dia simpan janggut, Allahumma salli Muhammad. Kita berkata, simpan janggut ke siapa? Orang kata nampak sama. Dia ni pun lah, saya simpan janggut ni kerana ikut sunnah Rasulullah. Rasulullah zaman kita nak cukup mana? Zaman kita nak cukup, cakap lagu tu. Cakap lagu tu. Tak mahu kata kan? Hari kalau kata, pedih kan? Pasal apa yang cakap lagu tu? Ya, kita tak mahu simpan janggut, itu hal kita. Sebab sunnah. Bukan wajib, sunnah. Tapi menghina, itu dicela oleh syarak. Tak boleh hina. Itu sunnah Habibuna Muhammad. Serban. Tak betul pula serban. Kawan tadi Muhammad dia kata, kita tempat kita bukan berhenti daripada maksiat. Muhammad pakai serban tu, saya berdebu tempat dia tu rambut. Ya kali, ya Rasul. Dia tak tahu, pada malam Mi'raj Nabi kata, aku naik ke langit, aku nampak malaikat berserban. Malaikat debu tu malam tu. Ada pahaluk tu. Itu ke kata dia. Dia disebut oleh ulama, al-imamah tajul mu'minin. Serban ni mahkota orang mukmin. Isu akhirat, ahli syurga pakai serban. Tak apa kan? Rupanya kan? Lagi belit besar pada ustaz pula kan? Allahumma salli ala Muhammad. Tapi ini nak cerita apa? Nak cerita kata itu sunnah Rasulullah. Tidak boleh dia buat main-main. Benda mulia. Tak mau buat tak apa. Tapi dengan cara Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu buat selawat sekali pun tak boleh. Habis Islam. Masuk imam lah dengan iman. Ini sedap. Bermula iman itu. Lah ustaz, tak mula ke? Ini mula-mula. Ini muktada khabar. Orang jarak dia tak lah. Muktada ni. Bermula iman itu. Apa iman? Tengok. Percaya hati seseorang serta mengaku putus di dalam hatinya. Mengaku putus ni kata apa? Jazam dia sebut orang itu. Tidak berbelah lagi. Yakin tu yakin sungguh. Kalau orang boleh goncang lagi, tak dia panggil jazam. Betul ke Nabi Muhammad ni Nabi yang paling akhir? Kok ada Nabi lain lagi? Tak. Nabi Muhammad Nabi akhir. Betul ke? Tanya banyak kali. Bagi faktor gini-gini, muhung, kelentong, goreng semua dah. Tak. Nabi Muhammad memang Nabi akhir. Itu baru dia panggil iman. Jazam, putus. Kalau kita goncang sikit, dia nak kali, berarti itu bukan iman. Itu masih ikut-ikut. Sebablah ilmu, iman, dia berdiri atas ilmu. Lagi orang tu berilmu, kebanyakan. Dia sebut orang iman. Bila lagi dia berilmu, lagi dia beriman. Lagi kurang ilmu, lagi kurang iman dia. That's why anak muda kita hari ni mudah digoyah iman dia kerana dia tak ada ilmu. Dan dia tak belajar pun agama. Jadi bila dia tak belajar, dia pergi ke universiti, ada orang-orang berkelak teori dari Tuhan yang lain daripada dia pegang, dan dia tak pernah belajar, maka dia boleh ubah. Itu Piramli dia tanya antara wasiat akhir Piramli kan. Dia kata yang saya sibuk kawan itu tengah naik Pok Yaya. Piramli lagu lama lagi. Hindustan tengah masuk dengan Pok Yaya. Jadi anak-anak muda ni pakat ikut dah Pok Yaya kan. Hindustan tak mau dah kepada lagu-lagu Piramli. Waktu Piramli kan tengah jatuh bodoh. Orang dah tak boleh kat dia. Orang tanya dia kenapa masih kekal dengan lagu lama. Dia kata, saya yang usaha nak tanam lagu lama dalam jiwa anak muda, supaya satu hari bila ada muzik-muzik yang lain daripada budaya Melayu masuk, tak boleh masuk sebab hati dia penuh dengan lagu Melayu. Seperti mana kita ajak agama ke anak kita bagi penuh jiwa dia, supaya kalau dia keluar sampai ke Amsterdam dia sama belajar pun, dia takkan tukar agama. Sebab agama dia penuh dalam jiwa dia. Masalah dia kosong, dia tak pernah mengaji. Jadi bila dia pergi taman orang suruh pun boleh terima. Sebab ni tamu-tamu adik-adik belakang yang mana mengaji, belajar pasal agama kita. Kita kena kenal agama kita. Ni agama kita kan, takkan orang lain nak belajar.
Rumah kita, panggil orang lain sapu. Rumah kita lah jaga. Orang gaji cerita lain kan. Gaji dia menolong. Tu kan. Tu. Belajar tuan. Percaya cakap saya. Lagi tuan-tuan menuntut ilmu, tuan-tuan tahu banyak benda. Kalau betul niat tuan-tuan, tuan-tuan akan lebih sempurna iman. Sebab iman dia berdiri atas ilmu. Bila kita tahu, kita lebih percaya. Bila kita kurang tahu, kita kurang percaya. Misal saya bagi misal ni ya. Orang ni dia dibesarkan dalam keluarga yang tak pernah diceritakan pasal hantu. Hantu. Tak ada. Dia tak nak tahu istilah hantu tu apa. Okey. Tak tahu kan? Bila tak tahu, orang kejut dia. Bila dah ada hantu. Hantu tu apa? Dia tak takut. Dia dah. Tapi kalau kita hari-hari mak kita beli movie lansiak lah pun dia nak mana pocong lah segala macam nenek lah. Toyo lah apa. Lepas tu dia hari cerita hantu. Pindah mana cerita hantu. Tak payah pergi jauh, pergi dapur pun. Pegang tengah mak, tengah pok, hati keluarga. Pasal apa dia? Pasal dia banyak maklumat. Maklumat pasal hantu tu banyak, jadi dia yakin. Bila dia yakin, terbit ilmu. Sama lah. Kalau bab agama ni, lagi tuan-tuan tahu, tuan akan lagi percaya. Bila lagi tuan percaya, tuan akan lagi cinta. Dia misal betul saya. Misal Rasulullah. Saya kata tuan, selama ni orang duk maulid, kita nak kena kupas habis ni. Saya memang slow sikit tak habis. Tuan-tuan cari maulid, selalu maulid orang cerita siapa maulid. Diulang benda yang sama. 12 Rabiul Awal Nabi lahir. Nabi lahir penuh keajaiban, selesai makan ada kambing, nasi apa lah, kenyang, ayak sirap, balik. Kita dah sama maulid, selesai masalah ni. Tapi pengetahuan tuan-tuan tentang Nabi itu takat tu ke bertambah. Takat tu juga. Bila takat tu tambah lah cinta. Sebab kita akan bertambah percaya bila kita lebih tahu. Bila tiba-tiba orang buka kitab pasal khususiat Rasulullah. Ada kitab yang khas untuk khususiat Nabi. Macam mana rupa Nabi, perangai Nabi, kemuliaan Nabi, semua kita ambil. Bila kita baca kitab tu tak dalam. Kitab tu kalau baca, nak dekat khatam, jemaah kita teriak. Nak habis kitab lah, tu kata ni tinggal 2-3 muka lagi nak khatam ni dekat teriak. Seronok cerita Rasulullah. Best. Tapi tak ada cerita. Macam mana nak cerita Rasulullah tak ada cerita? Tak tahu. Bila tak tahu, tak ada yakin. Bila tak ada yakin, macam mana nak cinta? Takkan dia cinta benda tak ada. Kena tahu dulu ada. Tahu tu pula tahu spesifik sifat lagu orang. Ni tangan tuan-tuan ni, tuan-tuan dia pegang, dia dah bawa tulang ni. Dah bawa tulang ni. Di sini ya bahagian ni. Tak, Zaid tak nak pegang ni. Ha? Sini dia bawa tulang. Ni 2 tulang. Ada 2 tulang kita. Satu besar, satu kecil. Tak ingat lah rumah pun mengajar saya, tak ingat. Tuan, Rasulullah satu. Dia bukan 2 tulang. So tangan Rasulullah kuat. Nabi kita, belakang kita tetap pegang arah timur ya? Tengah. Nabi tak ada timur. Nabi rata orang. Sallallahu alaihi wasallam. Jari kita ni ada panjang ada pendek tak? Jari Nabi sama. Kecuali kan. Perfect dengan Rasulullah. Bila tengok gitu, bila dengar kata Nabi SAW, oh Nabi lain ciptaan dia. Hebat dia. Baginda Nabi kita SAW ni, rambut dia kita sebut dalam ayat itu, di hujung rambut dia keluar cahaya. Elok. Oh ni. Nabi ni napas dia kalau dia keluar, dia bernapas, bau napas dia tu bau kasturi. Tu sahabat kalau berjalan lalu satu jalan, dia tahu Rasulullah lalu di depan sebab ada bau Rasulullah. Bukan sembarangan orang Nabi kita, tapi tak dicerita kepada anak-anak kita. Anak kita tak percaya dan tak tahu. Bila dia tak tahu, dia tak percaya, kita kagum dengan Nabi. Bila dia tak kagum dengan Nabi, dia akan kagum dengan yang lain. Itu kesilapan kita. Kita tak mengagumkan anak-anak kita tentang Rasulullah. Dia cari lah idola lain. Dia jadi artis, K-pop, P-Dragon, para tambah. Dia mancang. Tertinja, kira terbentak. Saya sedih dah, saya tak tahu saya sebut ni. Saya sebut ni orang marah. Tapi saya sebut ke? Saya kira orang marah. Ini kena adik saya sendiri. Adik saya bersama ni, tu dia. Tuan-tuan nak sekat ke mana? Tak apa-apa orang perempuan, minta maaf sebut. Anak-anak muda. Semua kalau dalam Korea. Video Korea, tarian Korea, ringtone Korea. Mati pun di Korea. Apa dia? Idolization. Penyembahan tanpa sedar. Kita diam sini minta lah. Kita ingat saya sebentar sini. Saya boleh sebut tentang itu. Apa makna Tuhan? Ingat tak saya faham itu? Tengok ni, nak dipaham Tuhan tu.
Saya tengok, saya cerita ni lagi faham betul. Lepas tu nak bangkang tak apa. Hari kita buat audition kat belakang. Dengar betul tu. Apa makna Tuhan? Tu yang kita dalam Bible ni banyak banyak. Tak payah. Tuhan. Saya sebut dah tu. Tuhan ni terjemuh dia makna dia sesuatu yang dituju dan ditumpu. Sesuatu yang kita tuju dan tumpu. Itu Tuhan. Sama ada kita nak mengaku atau kita nak deny benda tu, hakikatnya itulah Tuhan. Kalau seseorang terlalu mengagungkan duit sehingga duit jadi tujuan dia dan tumpuan dia, dia ialah hamba kepada duit dan duit adalah Tuhan dia, walau dia deny dengan mulut dia. Kita pakai hak dalam hati. Kalau dia mengagungkan pemain bola sepak dan dia agungkan tu sungguh-sungguh sampai teringat-ingat, sikit-sikit sebut, cari pasal dia, search pasal data dia, tengok video dia, tak habis-habis sehari-hari, dia bertumpu kepada pemain bola sepak tu dan dia sangat berharap boleh berjumpa dengan bola sepak itu, dia sedang menyembah pemain bola sepak itu. Orang kita faham sembah tu sujud. Itu kesilapannya. Jadi bila dia sujud kat Tuhan, aku sudah sembah Allah. Jadi aku buat apa sembah ni tak apalah, aku dah sembah Allah. Dia salah faham tentang konsep sembah. Sembah bukan sujud. Tuan-tuan buka kamus Dewan di bahasa edisi keempat. Makna menyembah itu ialah mengagungkan dan memuja-muja. Apabila kita terlampau puja-puja dan agungkan melebihi yang diperintahkan oleh syarak, itu dipanggil menyembah. Bukan sujud. Itu yang dia kata, walaupun saya cinta gila-gila kat artis tu, tapi saya sembahyang. Dia faham lagu tu. Masalah dia, di hati kau ada apa? Siapa di hatimu yang kau fikir daripada pagi sampai ke petang, yang kau cari, yang kau gaji, yang kau beria-ria, yang dengar nama dia tergedik-gedik tu? Siapa dia? Allah ke? Dia. Rasulullah ke? Dia. Siapa artis? Itulah yang kau semua. Sama ada you want to clarify atau nak deny. It doesn't matter. Ingatlah tak? Dan benda ni kena ke semua sampai saya sebut lah. Siapa saja kita, kalau kita mengutamakan itu lebih daripada Allah, itulah Tuhan kita. Sama ada kita mengaku atau tidak, itu dipakai. Quran sebut apa? Wa minan nas alladzina yattakhiduna wa minan nas wa minan nas yattakhiduna min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada manusia-manusia yang mengambil sekutu selain daripada Allah. Pasal apa dia ambil sekutu selain daripada Allah? Dia bersembah dia. Dah. Apa dia buat? Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka cinta benda itu macam Allah. Sama ni. Sedangkan Tuhan dah sambung lepas tu, walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Sedangkan orang mukmin paling cinta kepada Allah lebih daripada segala. Dengan kualiti kita sebagai yang ada di surga. Saya kata tag, ada ingat mesin tag? Tag suhu tu kan? Ingat. Kalau dia tag suhu di kepala kita, suhu keduniaan kita sudah sedar. Tag, dunia banyak tak lepas. Duk lock tak lagi. Nampak tak lorong tu? You go straight away. Nampak? Tag, seorang lagi lebih juga. Tag, lebih. Ada seorang kurang. Tu pun kiki dah. 48. Kat 50. Harga kita, tak imam kan? Pembetis, serban, tarik ridak, putih cincin, kayu sugi pegang dengan tasbih dengan atas apa man. Dia tak imam. Dia ingat dia selamat lah. Dia pergi tag 150. Dia lagi teruk. Pasal ni kita dunia ada berapa? Saya kata tak kira siapa, kena ke semua. Siapa yang kita tumpu lebih, saya ulang lagi nak. Siapa yang kita tumpu lebih, itulah Tuhan. Itu makna Tuhan, memang Tuhan makna dia tu. Walaupun dia sebut la ilaha illallah. Tu memang kaedah lagu tu. Betul kalau buka kita sebut tu akan faham lebih dalam. Pasal apa dia kata lagu tu? Ada? Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita dah kenal Tuhan kita, kita dah temu Tuhan kita ialah Allah, setia dengan Tuhan tu. Orang pindah kepada yang lain. Itu kita pegang hati. Tak? Habis. Hadis itu dia kata, bermula iman itu percaya hati seseorang serta mengaku putus di dalam hatinya. Mengaku putus apa?
akan sungguh segala perkara yang dibawa datang akan dia perkara oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada pekerjaan agama yang diketahui akan dia dengan darurat, iaitu pekerjaan yang umum, benda yang umum semua orang tahu, sembahyang puasa semua orang tahu, dengan tidak kena fikir dan bicara, bahkan tahu belaka tua dan muda akan bahawa perkara itu daripada pekerjaan agama Islam. Baik, ni iman. Iman apa? Iman bahasa Arab iman makna dia percaya. Percaya tu gimana? Percaya hati. Kalau mengaku, dah asyhadu an la ilaha illallah. Hak tu lidah. Tapi percaya dari hati. Maknanya percaya ni ada orang tahu tak? Tak ada. Kecuali Allah Ta'ala. Dia tahu. Sebab kita di hati, di hati kita tuan. Orang tak tahu, kita boleh sembunyi segala perkara, tapi tak pernah ada yang tersembunyi daripada pengetahuan. Saya semayang, saya riak, orang tak tahu. Orang bukti, ustaz semayang. Hebat semayang ni. Saya berkata, tadi tak boleh semayang lagi tu. Kalau nak semayang hebat lagi kan? Memang ikut dalam belakang, tak salah semua. Tu. Percaya apa? Barang yang dibawa datang oleh Rasulullah. Apa yang Rasulullah bawa? Kita percaya. Hak tu dipanggil iman. Nabi kata semayang tu wajib, dengan di hati percaya. Puasa wajib, percaya di hati. Dan juga Nabi Habak kata ada hari kiamat, percaya. Nabi Habak kata qada qadar, percaya. Nabi Habak ada sirat, percaya. Di hati percaya tu, kita nama dia iman. Tuan-tuan pernah fikir tak? Kata kita ni macam mana yang boleh tiba-tiba pergi beriman? Saya fikir, siapa boleh percaya kan? Percaya ni kan benda senang tau. Tak pasal-pasal je dengan orang. Tiba-tiba percaya. Dia percaya. Tiba, mak yang saya tahu. Kata ni syurga dan neraka apa semua kan. Cikgu di sekolah cerita, ustazah cerita. Dan kita dengar betul. Tak perlu kena fikir betul ke? Betul. Siapa bagi yang kan? Kita kena bersyukur Tuhan bagi ni. Sebab dia tak pilih. Kalau kita boleh pilih, mungkin kita pilih alih dulu, kita tak tahu. Tapi Tuhan bagi dulu, lepas tu kalau kita belajar, muncul, aku kenal dah perkara ni. Saya kata itu, Abu Jahal jumpa Rasulullah tak? Tengok tak Nabi semayang? Tengok tak mukjizat Nabi belah bulan? Dia tengok depan ni. Mai Abu Jahal semua mai depan padang ti Bani Israel, berimpun orang tu. Hai Muhammad, Jabal Bukur berlaku di Jabal Bukur. Kalau dia pergi Mekah, hotel yang buat untuk Raja Mekah semayang. Dia nak semayang dalam hotel itu, tu Jabal Abu Qubaih. Bukit Jabal Bukur tempat tu. Dia kata Abang Muhammad, hang ceramah panjang ni, kami tak nak dengar dah. Lari tunjuk satu bukti kata hang ni Rasul. Kami nak tahu bukti. Padahal banyak kali dia jadi benda ajaib ke Rasulullah, tapi tak tahu. Maka Nabi kata baik. Nabi munajat kepada Allah. Tuhan kata wahai Muhammad, angkat tanganmu, gerakkan isyaratkan di bulan. Maka Nabi SAW angkat, gerak tangan di bulan tu dia buat lagi tu. Bila Nabi kita buat lagu tu, bulan tu di Jabal Bukur, tempat tu nampak